Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila arwah muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa alihi kiram ashabil idham sya'billah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. Bismillah ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bil khair. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa 'amalan taqabbala. Allahumma rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار عظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي خلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسول الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Yang saya hormati lagi dikasihi yang berusaha tuan pengurusi masjid serta barisan pegawai dan ahli jawatankuasa masjid yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan Bilal, tuan Siak, tuan Mudahris dan seluruh warga ahli jawatankuasa masjid, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para asatizah, hadirin hadirat sidang jemaah yang dikasihi insya-Allah, yang dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah. Apa khabar semua tuan-tuan? Alhamdulillah. Wa syukurillah. Marilah kita mengucapkan puji dan syukur sebanyak-banyaknya kepada Allah SWT yang begitu banyak mengurniakan nikmat kepada kita, yang mana nikmat itu tidak terhitung banyaknya dan tidak dapat kita nak kira. Maka untuk itu kita mempertingkatkan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu Taala, dan lebih lagi amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Taala berpaksikan dengan ilmu, pengetahuan dan
mengikhlaskan diri kita semata-mata kepada Allah SWT. Apa yang kita buat, kita serahkan jiwa rohani kita, jasmani kita semata-mata kepada Allah, tidak kerana lain. InsyaAllah dengan itu terhasillah amal ibadat kita yang ikhlas, jauh daripada riya, dan insyaAllah dengan itu juga kita dapat istiqamah. Itu semua atas pilihan Allah Subhanahu Wa Taala dan sedikit usaha dan ikhtiar kita. Jadi iman, ilmu, ihsan, akhlak dan sebagainya adalah perlu ada pada kita seorang penuntut ilmu, yang mana kita sedikit mukadimah sedikit pada pagi ini, iaitu peringatan dari ulama tentang ilmu, iaitu katanya tambih, ini peringatan setengah daripada ilmu yang tiada ada barakahnya. Jadi kita menuntut ilmu, ada ilmu tapi tiada barakah, iaitu ada 10 di sini ada 10. Bukan dalam kitab ni lah, kita baca kitab ni. Dia kata yang pertamanya, ada orang ada ilmu tetapi tiada hormat ia kepada kedua ibu bapanya. Yang satu, ilmu yang kita ada tapi tak barakah. Satunya itu dia durhaka dan tidak menghormati kepada kedua ibu bapanya. Ya. Ni ada ilmu banyak tapi tak hormat, malah mendurhakai kedua ibu bapanya, maka ilmunya tak barakah. Yang kedua, ada ilmu tetapi tiada hormat kepada gurunya dan orang alim serta ahli ulama. Ini berlaku sekarang ni tuan-tuan. Ada ilmu tapi tak hormat kepada gurunya, makna tidak berakhlak, beradab dengan gurunya dan kepada orang alim. Sesungguhnya al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris nabi. Jadi mewariskan apa? Ilmu. Tanpa ilmu, tanpa guru, kita buta. Itu kata ulama. Yang ketiganya, ada ilmu tetapi suka memperlekehkan dan menghina orang lain, mengatakan dia merasakan dia lebih hebat daripada orang lain. Apatah lagi dia kata dia ni, orang ni tak layak menggantikan tempat dia dan sebagainya. Makna dia guru besar, contohlah dia ulama besar, tak layak nak ganti tempat dia. Malah bahasa kita panggil pancung. Orang tu pancung, dia kena pancung. Jadi dia mempelekehkan orang lain. Dia merasakan dia hebat, dia pelekehkan orang lain. Orang tu tak ada ilmu, tak ada apa tu, dia boleh ceramah tu, bukan ada ilmu apa tu, bukan ada apa tu, bukan ada PhD tu, bukan pergi Mesir pun, bukan. Dia menafikan hak dan mempelekehkan orang lain, bahawa dia yang lebih alim pada orang lain. Ini bahaya. Ini penyakit ilmu. Yang ketiganya, ada ilmu tetapi sombong dengan masyarakat sekelilingnya. Ada ilmu tapi sombong. Tak tengok orang, kadang-kadang salam tak tengok mata. Contoh, nak suruh orang cium tangan dia je, dia tak tengok pun orang. Contohlah kan, sombong dan tidak boleh ditegur. Nabi sebut orang yang ada sebesar debu, sebesar zarah, sifat sombong di dalam hati, sombong dengan ilmunya, sombong dengan pangkatnya, sombong dengan kedudukannya dan bagai-bagai lagi lah, maka kata Nabi, orang ini akan terhalang daripada masuk syurga. Na'udzubillah min zalik. Takut tu. Inilah penting kita belajar ilmu. Ilmu tauhid wajib belajar, ilmu tasawuf wajib belajar, ilmu fiqh wajib belajar. 3 serangkai. Yang ketiga, yang keempat dan yang kelimanya, ada ilmu tetapi tidak ada akhlak terhadap ilmunya. Tak ada akhlak dengan ilmu, tak berkat juga. Baik, sebab tu beza tu ada ilmu dengan orang tak ada ilmu beza. Contohnya kita tengok lepas semayang, lepas bagi salam. Contohlah, kita bukan nak pelakon siapa-siapa. Contoh, orang yang ada ilmu lepas bagi salam, dia tak akan ubah kedudukan selagi mana imam ubah kedudukan. Contoh, dia ada ilmu tentang fiqh.
Tapi dia kalau tak ada ilmu, assalamualaikum, assalamualaikum, dia akan punggu duduk belakang. Beza dengan orang ada ilmu. Selagi mana imam tak ubah kedudukan, dia tak ubah kedudukan. Itu kita belajar fiqh. Kalau dia ubah kedudukan sebelum imam ubah kedudukan, sebelum Allahumma antas salam, maka dalam kitab fiqh mengatakan makruh. Dia boleh potong pahala jemaah. Tapi orang ada ilmu, dia tak bergerak. Contohlah kan. Sama juga orang ada ilmu, dia semayang, mai masbuk, apabila dia masuk takbir Allahu akbar, imam rokok. Jadi dia terus rokok. Ada setengah tu orang jahil, dia kira nak gagah baca Fatihah. Sebab dia mengatakan kalau dia tak baca Fatihah tak sah solat. Beza orang berilmu. Orang berilmu Allahu akbar takbir, imam rokok, dia rokok. Kerana apa? Kerana apabila dia tahu dia masbuk, dia sebab takbiratul ihram dan sempat rokok serta tamak ninah sama imam, dia dapat pahala jemaah, dia dapat satu rakaat. Tapi kalau orang jahil, dia takbir Allahu akbar, dia duk gagah baca Fatihah. Imam rokok, dia tak rokok lagi. Imam iktidah, baru dia terhegih-hegih nak rokok. Lepas tu semaya sama-sama habis. Sedangkan dia tak dapat rakaat. Contoh, beza dari sudut ilmu fiqh tu. Sebab tu ilmu. Berapa ramai orang semaya yang masuk muafiq tak tahu. Baik. Yang keseterusnya, ada ilmu tetapi tiada beramal dengannya ilmu tadi. Ada ilmu tak beramal. Sebab tu Nabi sebut, orang yang ada ilmu tak beramal seumpama pokok yang tidak mengeluarkan hasil. Tak keluar buah, tak keluar daun, tak boleh makan. Tanam saja, tengok cantik saja, tapi tak datangkan hasil. Sama ilmu. Seterusnya, ada ilmu tetapi duduk mengakali dalam dosa dan maksiat. Maknanya ilmu tu maknanya tidak mencegah dia daripada perkara fahsyat dan munkar. Takat belajar ilmu lah. Ada ilmu, kalau ilmu yang barakah, dia akan meninggalkan dosa dan maksiat. Ilmu yang tak barakah, dia ada ilmu tapi mengakali dosa dan maksiat. Allahu akbar. Yang seterusnya yang ke-7. 8. Ada ilmu tetapi ilmunya adalah semata-mata untuk berbahas dan berdebat dengan orang lain, menyatakan dia lebih hebat. Ni pun bahaya juga. Ada ilmu, dia guna ilmu tu untuk berdebat, untuk bahas dengan orang lain bahawa dia lah betul, orang lain tak betul. Ni banyak berlaku kan. Yang ke-8-nya, ada ilmu tetapi dirinya merasa lebih daripada orang lain. Pun sama dah. Dia kata aku ni guru besar ni, aku ni tok guru ni, orang lain semua kena ikut aku, kena ikut pendapat aku. Contoh itulah. Rasa bangga dengan ilmu, title dia, jawatan dia. Dan yang ke-10-nya, ada ilmu tetapi tidak peduli sehingga lupa ilmunya. Ni. Ada ilmu tapi dia tak amal ilmu tu, akhirnya lupa. Lepas tu setengah ulama kata, kalau kita belajar ilmu, kita ada ilmu, kita tak amal ilmu tu hilang. Sama juga kita ada Quran, ada hafal Quran dalam hati, dan kita tak beramal, hilang hafalan tu, maka kita dikategorikan orang yang berdosa dengan Tuhan. Pasal apa? Pasal Allah dah bagi kita ingat. Kita belajar, Allah dah bagi kita ingat, tapi kita tak amal, kita berdosa dengan Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Dan lain-lain lagi lah antaranya. Banyak lagi lah antara, dia bagi 10 di sini. Semoga kita selamatlah daripada tergolong daripada orang-orang yang maknanya ada ilmu ni tidak ada barakah. Apapun kita sebab kekurangan, dengan belajar, dengan doa kita minta dengan Allah SWT, semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang baik, dan kita berdoa semoga kita menjadi orang yang baik di sisi Allah SWT, insya-Allah. Baik, itu mukadimah. Seterusnya kita pergi kepada kitab kita, masih lagi dalam mukadimah, masih lagi membicarakan tentang kebaikan ilmu tasawuf, iaitu baru yang nombor 1. Masih lagi huraian kepada hanya ingat kepada Allah. Belajar ilmu tasawuf ni supaya hati tu hanya ingat kepada Allah. Kita masih baru nak urai ni, apa maksud ingat kepada Allah. Qala musannifu wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu nota kaki, kita masih bicarakan nota kaki hanya ingat kepada Allah.
Subhanahu ta'ala, dan tu tak masuk lagi. Dan nombor 2 tak masuk lagi. Iaitu apa maksud tu? 43 tu, jika ingat kepada yang lain, maka tetap ia ada kaitan dengan Allah dan akhirat. Maksud sini apa? Kita dituntut hanya ingat kepada Allah Subhanahu taala, satu. Yang kedua, dia kata kalau kita ingat kepada yang lain, dalam masa lama ingat kita pada lain tu, tetapi tidak lupa ingat kepada Allah dan akhirat. Maknanya ingat pada lain, contoh ingat kat mak kita, ingat kat ayah kita, ingat kat isteri kita, ingat kepada anak kita, tetapi dalam ingatan kita kepada yang lain pada Allah tu, tapi tidak lupa, tak hilang ingat kita pada Allah, baru selamat. Tapi kalau kita ingat pada yang lain, lupa ingat kepada Allah, ni dilarang. Jadi ingatan kita tu kepada siapa sekalipun, tetap kembali ingatan kita kepada Allah, tidak terlepas hati kita ingat kepada Allah, barulah selamat. Tu maksud dia. Baik. Faedah antara khususiah, dia bagi penerangan di sini. Antara khususiah ni maknanya ciri-ciri khusus, ciri-ciri khusus yang ada pada para nabi. Kalau nabi kita tahulah ciri-ciri khusus dia. Nabi kita badannya wangi, lebih harum daripada kasuri, lalaknya tak hinggap pada nabi. Nak ceritanya wangi sungguh nabi ni, kita pakai minyak wangi sebotol, lalak hijau pun hinggap, contoh. Pakai minyak wangi sebotol pun busuk kita ni. Tapi nabi tak pakai minyak wangi, nabi badan wangi, peluh nabi tu lebih harum daripada kasturi. Ada satu ketika Nabi tidur atas pelepah tamar, lalu meninggalkan. Lalu sahabat ni bau wangi peluh Nabi tidur atas pelepah tamar tu, maka sahabat ni buat balik rumah pelepah tamar tu. Lalu isteri kata, abang beli minyak wangi kat mana wangi ni? Dah, aku tak beli minyak wangi ni, aku ambil pelepah tamar ni. Nabi tidur, Masya Allah, wangi rumah tu, Masya Allah. Kita buat minyak wangi sebotol tak wangi-wangi. Contoh. Nampak tak? Dan Nabi tak pernah menguap, tak pernah menguap. Itu khususiah pada Nabi. Kita mula kuliah, ustaz mula kuliah menguap dah. Berapa kali menguap nak berhabis kat kuliah, contoh. Dalam semayang menguap kita, tengah makan menguap, tengok TV menguap, bawa kereta menguap kerja kita. nak cerita apa tu? Nak cerita lemahnya kita. Nabi tak pernah menguap. Nabi tidur, kita tidur, tapi Nabi tidur, hatinya tak tidur. Kita tidur, mata lelak, telinga telak, hati pun lelak, tak ingat apa satu. Tapi Nabi tidur, mata pejam, tapi hati sentiasa ingat pada Allah. Tu khususiah pada Nabi. Contohlah, banyaklah Nabi kencing, tidak ada bekas. Kalau atas tanah dan sebagainya tidak ada. Menurut riwayat yang mengatakan bila Nabi kencing, Nabi buang najis, bumi tu terbuka, tutup balik. Tu khususiah pada Nabi. Bila Nabi berjalan atas batu tu jadi lembek, berbekas tapak kaki tu. Contoh. Kan? Itu antara banyak lagi lah khususiah pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila berjalan di tengah matahari tak ada bayang. Nak cerita nur Nabi tu, cahaya kenabian tu, maknanya tak ada bayang. Kita ni bayang tak sangka-sangka. Dan Nabi berjalan, seumpama bumi tu digulung, tikar bumi tu, lipat gitu. Banyak lagi lah khususiah pada Nabi. Ini perlu kita tahulah. Baik, ini dia kata apa? Sebagai satu pengkhususian kepada para Nabi sahaja, tidur dan pengsan tidak membatalkan wuduk. Ni antara dia bagi ni. Tidur Nabi dan pengsan Nabi itu tak membatalkan wuduk, kerana hati mereka tidak tidur kerana sentiasa ingat pada Allah. Bermakna nampak zahirnya tidur, pada hakikatnya tak tidur, ingat pada Allah. Ingat pada Allah 24 jam. Dan pengsan hanya melemahkan tubuh zahir saja. Kenapa? Kerana Allah nak menjaga martabat kenabian. Pengsan dia tidak sama dengan makhluk. Nampak tuan-tuan? Ni ada orang nak tunjuk hebat, dia kata Nabi manusia juga, dia kata Nabi pun ada kelemahan. Dia mempelekehkan Nabi. Ilmu tinggi tu, berpangkat doktor, PhD dan sebagainya, pelekeh ulama. Ulama pun macam biasa juga. Allah, macam-macam lah.
Zikir Allah tak boleh, tak beri makna dan sebagainya. Jahil sampai taraf tu. Contoh. Hati, dia kata hati yang mana? Yang tidak tidur. Mana? Hati yang tidak tidur dan badan yang lemah tidak menghilangkan kewarasan akal. Nak ceritanya khususiah pada Nabi. Nabi tidur. Hati yang tidak tidur, walaupun zahirnya orang nampak tidur, dan badannya lemah, tapi tidak menghilangkan kewarasan. Mana segala apa-apa yang ada berlaku pada Nabi tidaklah sampai menjatuhkan martabat kenabian. Nak cerita apa ni? Nak ceritanya, nak menunjukkan kepada kita bahawa Allah pilih Nabi Rasul ni daripada kalangan manusia yang sempurna, yang bebas daripada dosa, yang maksum. Jadi bila dah kita jelas macam tu, berani tak kita condemn Nabi? Berani tak kita pelekehkan Nabi? Nak menyamakan Nabi dengan kita pun tak boleh. Walau pada zahirnya serupa, sama atau sama manusia tapi tak serupa. Hati kita sebut pada Nabi, Nabi ni sama seperti kita tapi tak serupa. Cara makan dia, tidur dia, akhlaknya tak serupa. Tak boleh kita menyamakan Nabi pada akhlak, pada sifat dia dengan kita. Tak boleh. Mana boleh kata sama? Memang sama manusia tapi tak serupa. Itu kena kok tu. Tidak boleh melebarkan segala apa kekurangan pada Nabi. Kalau kita kata Nabi tu kurang, maknanya Allah tak reti pilih Nabi lah macam tu. Maknanya Allah tak reti pilih Nabi, lemah lah Tuhan macam tu. Dia heret gigi tu. Jadi hati-hati ada orang bercakap ni mempelekehkan Nabi, dia kata Nabi pun buat dosa. Bahaya tu cakap macam tu. Na'udzubillahi min zalik. Jadi kita combinekan pengajian tasawuf ni dengan ilmu tauhid. Belajar ilmu tauhid, kita tahulah bagaimana Nabi, Allah, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, kita tahulah secara detailnya. Baik. Habis itu nombor satu, kepentingan kebaikan mempelajari ilmu tasawuf ni hanya semata-mata hati kita suruh ingat pada Allah dan tidak suruh ingat pada yang lain. Tak kira lah dalam solat ke, puasa ke, di luar solat ke. Inilah kepentingan kita belajar ilmu tasawuf. Mana ilmu tasawuf ni menjaga hati, mendidik hati kita supaya ingat pada Allah, mendidik hati kita supaya kita beribadat ni semata-mata kerana Allah, tidak ada riak, sum'ah, takabur dan sebagainya. Ini pekerjaan hati yang mana kita hanya dengan kita dengan Allah, orang lain tak nampak. Orang lain nampak kita bagus, semayang bagus apa semua, tapi Allah kata tak bagus. Sebab apa? Sebab Allah nampak hati kita tu tak khusyuk, dia ingat benda lain. Contoh, manusia tengok, tak nampak. Ini tingginya martabat ilmu tasawuf. Dan yang kedua, kebaikan mempelajari ilmu tasawuf yang kedua, kita tengok tu atas sekali tu. Sikit ya. 2 baris ya. Dia punya huraian di nota kaki banyaknya. Dapat menghiasinya siapa tu? Yang belajar ilmu tasawuf, kita lah. Dapat menghiasinya tu disebutkan kepada kita, bukan pada Allah. Dapat menghiasinya diri kita ni dengan hanya melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa kita dapat lihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Pasal kita mengaji ilmu tasawuf. Pasal apa? Pasal bila mengaji ilmu tasawuf hati bersih. Hati bersih. Jadi bila bersih tu maka tidak ada hijab kita dengan Allah. Jalan syariat, tarekat, hakikat dan makrifah. Tu dapat belajar tu. Selagi mana ada kekotoran diri, sombong, riak, sum'ah, takabur sebagainya, dia panggil penyakit-penyakit hati, ataupun dia kata sifat terkeji, ataupun bahasa Arabnya, bahasa ni dia kata sifat mazmumah. Buang sifat mazmumah, sifat yang tercela tu. Barulah boleh melihat kebesaran Allah dalam hati, besar Allah. Barulah adanya sifat daripada nur basir. Belajar ilmu, dapat menghiasi diri kita melihat kebesaran Allah. Tengok makhluk nampak Allah, tengok langit nampak Allah, tengok pokok nampak Allah, nampak Allah. Tu kata dah ilmu tasawuf. Jangan kita hanya melihat kebesaran makhluk, habis kat makhluk ya, tidak sampai kepada Allah. Ni bahaya. Dan juga dapat melihat kebesaran kebesaran Allah SWT, Tuhan sekalian alam.
Mana-mana kita nak huraikan di sini, mana Tuhan sekalian alam. Memang sekalian alam, mana alam malakut, alam jabarut contoh. Alam ni, alam dia panggil alam alam nyata ni, bumi ni. Alam ghaib, sam'iyat, syurga, neraka, segala-galanya yang kita dapat maklumat, semua itu adalah dimiliki oleh Allah SWT. Kerana apa? Kerana Allah lah yang menjadikan alam ini, sama ada alam bumi, alam langit, alam malaikat, alam malakut dan sebagainya, alam jabarut dan sebagainya, alam akhirat, alam barzah, syurga, neraka, sekalian alam dia panggil. Dia panggil alam arwah, alam ulwi, macam-macam lah bahasa dia. Apa? Kerana Allah yang memiliki sekalian. Pasal apa? Pasal apa Tuhan memiliki sekalian alam tu? Sekalian alam, Tuhan sekalian alam. Sebab Allah lah yang menjadikan sekalian alam. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, matahari, bulan, cakrawala, semua adalah kejadian Allah SWT. Patut dia betul-betul Tuhan sekalian alam. Baik. Nota kaki di bawah tu, apa maksud alam? Nombor 44 tu. 44 tu. Dia hurai situ pula. Baca sikit ya. Dia punya mukadimah tu, huraian dia banyak di luar bawah tu. Ini hebat ulama kita nah. Alam di sini supaya bukan hanya alam semesta, universe, tetapi termasuk juga semua makhluk. Makhluk ni banyaklah, manusia, jin, malaikat, jin, haiwan, tumbuh-tumbuhan, kehidupan, kematian. 6 arah tu di depan, belakang, kanan, kiri, bawah, atas, bawah. Kita belajar ilmu tauhid. Maha suci Allah bertempat, kerana Allah tidak memerlukan tempat. Tempat itu makhluk, masa itu makhluk, semua dijadikan oleh Allah SWT. Maka mustahil Allah yang maha kaya memerlukan tempat. Kita belajar ilmu tauhid kan. Maha suci Allah daripada 6 arah. Maha suci Allah berada di depan, Maha suci Allah berada di belakang, Maha suci Allah berada di kanan, Maha suci Allah berada di kiri, Maha suci Allah berada di atas, Maha suci Allah berada di bawah. Ini kena faham. Masa dekat atas, bila sebut atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan itu tempat. Bila sebut tempat, kalau mengatakan Allah tu berada di atas, bermakna benda. Kita menyebutkan Allah tu benda. Benda tu duduk di atas, duduk di tempat, duduk sila atas harah contohnya. Jadi kita menempatkan Allah SWT. Kita memakhlukkan Allah SWT. Na'udzubillahi min zalik. Maha suci Allah menyerupai makhluk. Laisa kamitslihi syai', mukhalafatuhu lil hawadisi. Bersalahan Allah dengan makhluk. Ni kita belajar ilmu tauhid. Dan disebut juga dalam ilmu tasawuf. Tempat, suara, panas, sejuk, ini semua makhluk. Malam, siang, kehidupan, kematian dan lain-lainnya. Ini dia panggil alam. Ya? Tu. Dalam ilmu tauhid, alam. Kalau bahasa Arab dia ain alif lam mim, alam. Kata alam ialah selain daripada Allah. Itu alam. Selain daripada Allah. Maknanya semua, bumi, langit, apa yang sebut tadi lah. Segala kejadian Allah SWT tu, angin, cahaya, segala-gala lah. Selain daripada Allah itu dipanggil alam. Ia adalah salah satu istilah untuk makhluk. Itu katakan alam. Kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pentadbir sekalian alam. Allah nak bagi kita faham Fatihah tu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan pentadbir sekalian alam. Bermakna alam ini ditadbirkan oleh siapa? Allah. Allah. Walaupun ada malaikat, contoh malaikat turun hujan, beri rezeki, itu semua adalah daripada Allah juga. Cuma Allah lantik malaikat, jaga neraka, jaga syurga, menjaga catatan amalan kita, raqib atid, kiraman katibin, munkar nakir, malaikat yang menurunkan hujan, memberi rezeki. Maknanya memang pada itu, tapi semuanya adalah dengan izin Allah. Allah nak cerita apa? Nak tunjuk pada kita bahawa Allah tu maha hebat.
Jadi Allah menjadikan makhluk yang hebat juga. Itu malaikat nak ceritanya. Boleh. Allah tak guna malaikat pun boleh. Allah nak turun, dia nak jaga semua. Memang malaikat segala-galanya dimiliki oleh Allah SWT. Tapi Allah nak tunjuk kepada kita ada lagi makhluk jin tak nampak. Malaikat kita tak nampak. Hebatnya malaikat tu. Nak ceritanya hebatnya Allah SWT. Dizohirkan melihatnya. Nabi lihat malaikat contohnya. Nak cerita apa ni? Nak cerita di sebalik kita ni ada makhluk-makhluk yang lain yang hebat. Itu maksud dia. Nak menceritakan apa? Allah nak meng-highlightkan bahawa Allah ni maha berkuasa, maha hebat. Ada makhluk yang dijadikan hebat. Matahari, bulan. Matahari duk berpusing, tak jatuh-jatuh. Pelik no. Bumi Allah jadikan kita ni, kita di hamparan langit yang menjadi bumbu pada kita. Cari-cari bumbu, cari-cari ujung kaki langit, ujung timur barat, tak jumpa-jumpa. Nak ceritanya luahnya bumi ni, pergilah kat mana pun tak jumpa kaki bumi, kaki langit. Contoh. Nampak tak? Nak cerita apa ni? Nak cerita besarnya kerajaan Allah SWT. Okey. Istilah lain yang menunjukkan kepada makna makhluk ialah hadis. Kita belajar hadis. Kalau kita belajar ilmu tauhid, Allah itu qadim, qidam, sedia. Kita ni makhluk ni hadis. Hadis ni barulah. Muhdas, baru. Bila sebut baru, diciptakan. Qadim tidak diciptakan, ada sedia azali lagi. Tidak ada pencipta bagi Tuhan yang qadim. Kita ni makhluk ni hadis baru. Tak ada ulang baru cuma kali. Adanya Allah SWT tu tidak didahului dengan tiada. Adanya Allah SWT tu tidak dijadikan. Malah tidak menjadikan diri sendiri pun tidak. Adanya kita ni didahului dengan tiada. Mana belum kita ada ni tak ada. Bila dijadikan Allah SWT ada. Itu maksud kita. Nak bezakan qadim dengan hadis. Baharu kita ni. Baharu ni mana sebut baharu ni dijadikan. Allah tu qadim sedia, tidak bermasa. Allah tidak ada masa. Tidak ada penamat. Kita ada mula, ada akhir. Atau dia katakan mungkin. Mungkin ni barang yang kena jadi. Mungkinat dijadikan oleh Allah SWT. Ataupun kainah. Ataupun kainat. Semua ni baru. Dan lain-lain lagi bahasa. Dalam kaedah disebutkan ikhtilaful ibarati bi ikhtilafil i'tibarat. Maksudnya apa? Perbezaan ibarat ataupun dikatakan istilah kan perbezaan i'tibar. I'tibar ni yang maknanya bagaimana sudut pandang melihatnya. Ini maksud dia, kaedah. Baik, alam, masih lagi menceritakan alam. Alam juga berasal daripada alamah. Ataupun dia kata bahasa alamah. Maka kita kata, awak tinggal mana? Bagi alamat. Contoh. Maknanya, saya tinggal kat Port Dickson. Bagi alamat. Datang Port Dickson, jumpalah aku. Memang tak jumpa lah, tak ada alamat. Cuma kita dah dapat umumnya. Duk tinggal mana Port Dickson? Alamatnya mana? Sebab tu ada alamat, tanda. Kita ada rumah, kita ada tanda dia. Nombor berapa, jalan berapa. Baru surat sampai. Baru COD sampai. Kalau kita buat COD dah tak apalah. Taman dia. Taman mana? Luas taman. Jalan berapa, nombor berapa. Jenuh postman cari. Dia katakan alam, alamat. Itu tanda. Tanda apa? Tanda kerana alam atau makhluk adalah tanda kepada adanya apa? Atau bukti tandanya ada penciptaan, iaitu Allah. Jadi ini juga berkait dengan akidah. Kalau kita pakai ukur akal kita, dalil bahawa Allah itu wujud, maknanya adanya alam ini. Maknanya ada langit, ada bumi, ada manusia. Membuktikan alam ini, membuktikan apa? Membuktikan bahawa adanya pencipta. Siapa dia? Allah. Itu dia panggil dalil. Dalil akli, dalil akal kena pakai ke. Maknanya bumi langit tidak terjadi dengan sendiri.
Kalau terjadi dengan sendiri itu pelik lah. Dan manusia samalah. Bumi, bulan, bintang, pokok-pokok, maknanya alam. Maknanya tanda. Tanda apa? Tanda bahawa kita ni makhluk. Makhluk ni dijadikan oleh Allah pencipta. Maknanya tanda bahawa kita ni makhluk Allah. Tanda bahawa Allah itu wujudi. Allah itu wujud yang sebenar-benar wujud yang menciptakan alam ini. Maknanya dia berkait dengan kejadian Allah. Jadi makna kita ni, alam ni membuktikan tanda bahawa adanya pencipta, iaitu siapa? Allah. Boleh? Ini mana ilmu tasawuf tapi berkait dengan akidah. Nampak tak? Siapa boleh cakap alam ini, bumi terjadi dengan sendiri? Mana boleh? Semua ada pencipta dia. Siapa dia? Allah yang esa. Dan kita kena esa pada zat Allah, esa pada sifatnya, esa pada perbuatan. Contoh esa pada perbuatan. Kalau banyak, Tuhan tu banyak, tak jadilah alam ini. Contoh, Tuhan nombor satu kata aku nak buat bumi ni 4 segi. Tuhan nombor 2 kata aku nak buat bumi ni 6 segi. Tuhan nombor 3 kata aku nak buat bumi ni macam-macam berapa segi. Maka tak jadi. Berbalah sama Tuhan, bergocoh sama Tuhan, tak jadi bumi ni contoh. Jadi kembali kepada apa? Mengesakan af'alullah, esa. Jadi aku dia kata, Tuhan, aku yang esa. Akulah Tuhan. Mana aku nak jadi bumi bulat lah. Tanpa ada Tuhan yang lain. Contoh, ni katakan esa. Esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada af'alnya, perbuatannya. Ni boleh. Ini adalah pendapat yang paling masyhur. Dia kata asyhur. Ini pendapat yang paling masyhur. Mana dikatakan alam ini, iaitu tanda kerana alam dan makhluk adalah tanda kepada adanya pencipta alam ini, iaitu Allah. Sebab itulah kita baca Fatihah tu, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan pentadbir sekalian alam. Bermaknanya kita puji kepada Allah yang mentadbirkan alam ini, membuktikan bahawa adanya kita, adanya pencipta alam ini. Siapa dia? Allah. Gitu. Ini yang paling masyhur, iaitu dalam kitab Syarah Al-Qaridah, muka surat 60. Saya pun tak baca kitab ni. Jadi nak membuktikan bahawa Tok Guru kita ni rujuk kepada kitab ni, iaitu nak cerita hebatnya ilmu Tok Guru kita, dia baca kitab Syarah Al-Qaridah, dia tulis dalam sini. Kita tak baca pun. Kan? Boleh? Ada lagi tu. Baru nombor 2 kan? Baik. Dia kata apa tu? Antara kebaikan belajar dan mengamalkan ilmu tasawuf. Apa kebaikan belajar dan mengamal ilmu tasawuf ni? Dalam kitab Tanwirul Qulub. Ini kitab masyhur, Tanwirul Qulub fi Muamalah Alam Al-Ghuyub. Muka surat 182, Syekh Amin Al-Qurdi menyebutkan ada banyak hasil yang diperolehi daripada tasawuf. Antaranya dapat mendidik hati dan mengetahui ala ghaib dengan perasaan rohani, iaitu dengan zauq. Zauq tu hadir hati, zauq, atau dengan perasaan hati, ada perasaan, dia kata wijdan. Baik. Kita semayang, contoh kita semayang dia ada bawa hati tak? Ada rohani kita sedang berbicara dengan Allah tak? Dalam solat tadi kita ada ingat hati kita, otak kita ada ingat lain pada Allah tak? Perasaan hati tu. Kalau tak ada tu okeylah, khusyuklah tu. Tu dia kata zauq tu hadir hati tu. Kalau semayang tadi ingat kat Tuhan, dalam masa sama ingat lain lagi. Belum semayang, belum habis semayang, tengok semayang duk ingat lagi pasal dah. Belum habis semayang nak ingat lagi kenduri dah. Masih lagi berkecamuk hati kita ingat makhluk, dalam kita nak ingat pada Allah. Jadi orang ni belum lagi, dia belum lagi orang tasawuf tu. Bila orang tasawuf ni dia takbir Allahu Akbar, tak ada dah yang besar dalam hati, Allah aja. Besar, kebesaran makhluk ditolak belakang. Tu slender tu tolak belakang dah. Hati Allah dalam hati. Sampailah saat bagi salam, dia tak ingat makhluk, hanyalah ingat pada Allah. Itu dikatakan zauq. Ini kaedahnya belajar ilmu tasawuf. Nak jaga hati. Sebab Allah menilik kita ni di luar,
di dalam ibadat, sama ada di luar solat, di dalam solat, Allah tepat tilik pandangan Allah ialah hati kita. Jadi bagaimana kalau sedang Allah melihat hati kita, kita sedang kaya tengok makhluk? Ini pertembungan yang tak baik lah. Contoh. Antara lain ialah keselamatan di akhirat. Banyak lagi kelebihan dia tu. Jaga hati, dan antara lain belajar ilmu tasawuf, selamat di akhirat. Pasal apa? Pasal kita dituntut talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Maknanya kita ni dituntut belajar ilmu. Diwajibkan kita belajar ilmu fardhu ain. Apa? 3. Ilmu tauhid wajib belajar. Sifat 20 utamanya. Ilmu tasawuf wajib belajar. Ilmu fiqh wajib belajar. Kalau tak belajar, kira berdosa, fardhu ain. Jadi dengan belajar ilmu tasawuf ni, kita sudah menunaikan satu ilmu fardhu ain, maka selamat di akhirat. Itu maksud tu. Meraih redha Allah. Kelebihan dia. Jangan rasa rugi belajar ilmu tasawuf ni. Meraih redha Allah SWT, mendapat kebahagiaan yang abadi. Ini janji Allah. Siapa yang cerita pada kita? Nabi cerita kepada kita. Siapa yang menyampaikan? Ulama. Jadi ulama. Ada orang bajet bagus, dia kata ulama macam kita juga, ulama ada silap. Kita tak payah ikut ulama lah, kita ikut Quran dan hadis. Tapi ini penipu-penipu yang pendakwah yang menipu di luar sana. Kita tak payah ikut ulama pun manusia macam biasa kita juga. Pasal apa? Pasal ayat tu dia spin. Ayat tu dia spin kita, dia nak suruh apa? Tinggal, tak payah ikut ulama, tak payah ikut mazhab. Ikut siapa? Ikut dia, ikut aku. Betul. Tu. Antaranya game Wahabi. Memang kena sebut Wahabi ni. Dah melampau dah sekarang ni. Ada satu portal Facebook, dia menghinakan Abu Hasan Al-Asy'ari, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ada kawan saya di Johor tu bagi tahu. Kita akan buat report lah. Sampai mengkafirkan, menghina Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dia tanya, Imam Syafi'i, dia kata akidah Imam Syafi'i ni ikut Asy'ariyah ke Maturidiyah? Memang Asy'ariyah Maturidiyah tu belakang pada Imam Syafi'i. Tapi nak cerita apa? Maknanya Imam Syafi'i ni ikut ulama, ikut Nabi. Sama akidah Nabi, para sahabat, Imam Syafi'i 4 mazhab. Dan juga sama juga Imam Asy'ariyah dan Maturidiyah. Akidah yang sama. Cuma sifat 20 tu dijenamakan oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah. Pasal apa? Pasal nak mengelakkan daripada kecelaruan. Akidah tu lah Imam Syafi'i pun. Dia nak spin kita, dia tanya, habis akidah Imam Syafi'i tak ikut Asy'ariyah, akidah apa? Akidah tu lah juga. Dia nak spin kita. Jadi kita tak mengaji ni mudah terkena buat-buat tu. Tambah-tambah budak-budak baru nak tak mengaji dengan Facebook dan sebagainya, jam lah. Kita ni selamat kita mengaji kitab ni. Contoh tuan-tuan. Ni bahaya Wahabi sekarang tuan-tuan. Mengkafirkan, menghina ulama. Na'udzubillah min zalik. Dia belajar ilmu kat mana tak tahulah. Boleh tak menghina ulama, mengkafirkan sesama Islam, menghalalkan darah sesama Islam? Fikir tengok Tapi ramai pengikut Wahabi ni dalam Facebook macam-macam. Na'udzubillah min zalik. Nak kiamat dah kita ni tuan-tuan. Disebabkan kejahilan ilmu, sanggup menghina Allah, sanggup menghina Nabi. Kalau dulu-dulu kita dengar orang-orang kafir menghina Allah, menghina Nabi. Ni orang Islam sendiri menghina Allah, menghina Nabi. Jadi kita desak, kita bukan nak pandai-pandai. Kita sebagai orang berakidah ni, kita rasa marah, kita rasa malu. Orang Islam jangan sesekali menghina Allah, menghina Nabi. Jadi kita mengharapkan orang yang berwajib di atas tu, pihak kerajaan, ambil tindakan, ambil hukuman yang tegas menghina. Ni nombor satu. Contoh tu. Kenapa kita tengok hari ni penagih dadah, pengedar dadah boleh dihukum bunuh, boleh dihukum gantung? Kenapa menghina Allah, menghina Nabi tidak dijalankan hukuman? Sedangkan ini hukum Allah. Ini yang berat. Ini berat berkaitan dengan akidah. Kita bukan nak marah siapa-siapa, kita cadangkan supaya bila dijalankan hukuman bagi orang yang menghina Allah, menghina Nabi, ada hukuman bunuh dan sebagainya, maka orang lain tak beranilah. Dadah pun dihukum bunuh gantung pun ada orang buat meninggal dadah lagi. Ni tak ada dijalankan hukuman. Lagi-lagi bertambahlah menghina Allah, menghina Nabi. Contoh. Jadi
Ini maknanya bila dijalankan hukuman tu, orang tak beranilah. Maknanya kalau ada pun sikit. Ni tidak diambil tindakan, kena denda dan sebagainya. Orang ada duit boleh bayar. Contoh tuan-tuan. Kita bukan nak condemn kerajaan dan sebagainya, tidak, jauh sekali. Kita cadangkan supaya hukuman ni dia diberatkan. Hukuman menghina Allah, menghina Nabi ni. Supaya bila dijalankan hukuman tu, tak berani dah. Dia tak berani. Ini dipanggil had, dipanggil hudud sepadan. Orang tak berani nak langgar. Langgar bahaya, kena ni, kena bunuh ni, kena bunuh, kena pancur ni. Agak-agak berani lagi dah. Tak berani dah. Contoh tuan-tuan. Okey, sikitlah nak habis tajuk ni, nak berhenti stesen ni. Mendapat kebahagiaan abadi, abadi itu sampai akhirat lah. Mengalami penyeraran dan kebeningan hati. Hati bersih, bening hati, aman hati belajar ilmu tasawuf ni, sehingga dapat menyingkap pelbagai perkara besar. Maka Allah akan berilah. Bila hati bersih, Allah akan berilah macam-macam makrifah laduni dan sebagainya, kasyaf dan sebagainya. Dan menyaksikan keadaan rohaniah, ilmu kasyaf, ilmu laduni, bersih hati, Allah melihat perkara-perkara yang gaib dan mendapatkan diri dengan Allah SWT. Itu tak mustahil, itu kerja Allah. Allah beri kepada kita siapa-siapa yang hati bersih, yang mengagumkan serta mampu melihat rahsia sesuatu yang tidak dilihat oleh penglihatan orang lain. Kita tengok orang wali-wali Allah, golongan sufi, dia nampak macam-macam, dia nampak menampak benda-benda gaib ni. Jadi ini adalah pilihan Allah SWT. Pasal apa? Pasal hatinya bersih. Hatinya bersih, tidak ada dosa sebagaimana Nabi bagi Rasul, bersih hati, nampak benda-benda gaib, nampak perkara-perkara yang sembunyi, sami'iyat dan sebagainya, ya. Jadi gitulah kita tuan-tuan. Bila bersih hati, semaya kita khusyuk. Bila bersih hati, tidak ada lagi lah sifat-sifat hati yang buruk-buruk sangka dan sebagainya. Inilah kita kena belajar ilmu dan mengamalkan ilmu. Macam tadilah, ya, sebut tadi, ada ilmu tak beramal. Jadi kita langgar segala pantararang yang kita belajar dalam ilmu, jadi kita tidak beradab dengan ilmu lah. Okay? Habis tu, habis tu kita akan sambung, kita akan sambung kepada berapa juga? Nombor 3 pula. Nombor 3 pula akan datang insya-Allah tuan-tuan. Sikit-sikit cukuplah. Okey. Okey. Tanda situ. Yang kita akan sambung akan datang pada muka surat 8, tanda. Kita akan sambung akan datang muka surat 8, iaitu pada nombor 3. Tumpuan perbicaraannya. Masih lagi nak menceritakan, kita nak berkenalan dengan ilmu tasawuf. Dia panggil salam perkenalan lagi ni. Tak cerita lagi bab ilmu tasawuf tu ada dah, tapi tak sampai tajuk lagi. Mana mukaddimah. Kita berkenalan dengan ilmu tasawuf. Banyak tuan-tuan. Baru nombor 3, baru nombor 2. Nombor 3 tumpuan perbicaraannya. Nombor 4 hukum mempelajari ilmu tasawuf. Nombor 5 sumber rujukan ilmu tasawuf. Nombor 6 nama ilmu tasawuf. Banyak lagi tuan-tuan. Huraian ni banyak lagi ni. Nama ilmu tasawuf ni panjang lebar ni, rujukan dia semua ni. Ulama-ulama muktabarah ni, rujukan, sumber rujukan ni. Masya-Allah. Habis tu baru kita masuk bab 1, menjaga anggota 7. Baru masuk. Tak masuk lagi tuan-tuan ni. Ada berapa line lagi nak masuk ni? 5 line ni. Mau 2-3 kali kuliah lagi. Kalau setakat nak baca bla boleh tuan-tuan. Baca-baca kurang. Okey. Inilah kuliah kita hari ni. Apa pun tak masuk, tak faham. Baca boleh lah. Dia kena, kita mengaji ni kena baca dan faham. Dia tak sama dengan baca hafal macam orang nak jawab SPM. Ni baca dan faham. Boleh Wallahu alam. Yang baik itu semua daripada Allah. Yang lemah yang kurang tu pada kita, pada saya lah. Yang kurang-kurang tu pada saya. Wallahu alam. Kita tangguh majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya rasulah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahli. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim wa bihamdih, adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Inna fatahna laka fathan mubina. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.